ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan menyambung risalah 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana pada pagi ini amalan yang ke-23 iaitu sujud syukur, daripada Abi Bakrah At-Taifi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ataahu amrun yasurruhu aw bushira bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Daripada sahabat yang mulia iaitu Abi Bakrah At-Taifi Al-Thaqafi, dia sebut, dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza atahu amrun yasurruhu, apabila datang kepadanya urusan yang menyenangkan, au busyira bihi, atau diberikan khabar gembira, kharra sajidan, maka Nabi akan sujud syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, sebagai tanda syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang dinilai sebagai hasan, riwayat daripada Ibnu Majah. Seorang sahabat yang mulia bernama Abi Bakrah At-Taifi Al-Thaqafi. Abi Bakrah At-Taifi ni ialah seorang sahabat Nabi daripada kalangan Bani Thaqif, yang merupakan penduduk kota Taif. Yang mana kalau kita tengok Abi Bakrah At-Taifi ni ataupun Abu Bakrah At-Taifi ni antara satu-satunya orang Taif yang memeluk Islam ketika mana hayat Nabi ataupun ketika mana Nabi masih hidup. Yang mana kalau kita tengok penduduk kota Taif secara umumnya, ketika mana Nabi menyampaikan dakwah sebelum hijrah ke Madinah, ke kota Taif ni, dalam satu riwayat yang panjang, iaitu riwayat yang diriwayatkan daripada Zaid bin Harithah sebagai teman Nabi pada waktu tu, yang pergi sekali ke Taif selama 10 hari 11 malam perjalanan yang diambil oleh Nabi untuk pergi dan berdakwah di Taif. Nabi ketuk semua pintu rumah yang ada di Taif, tapi tidak ada satu pun daripada penduduk Taif yang menyahut seruan Nabi ataupun yang menerima dan memeluk Islam, melainkan Nabi dilayan dengan layanan yang kurang baik, sehingga Nabi dihalau dan sehingga Nabi itu dilemparkan dengan batu bila mana berdakwah di Taif. Dan kalau kita tengok dari segi sirah, apa sebab penduduk Taif sebelum pada tu, apa sebab Nabi pergi ke Taif? Nabi pergi ke Taif sebabnya ialah pada waktu tu ishtadda amrun fi Makkah, urusan dakwah Nabi ni sangat sempit di Mekah pada waktu tu. Tambah pula pada waktu tu baru berlaku
dua peristiwa yang mendukacitakan Nabi, iaitu kewafatan isteri yang mulia Khadijah dan juga kewafatan pak saudara dia yang menjaga keselamatan dia, iaitu Abu Talib. Maka pada waktu tu mereka yang selama ni memberontak terhadap Nabi secara sembunyi-sembunyi, tidak menzahirkan sangat penentangan, mereka mulai menzahirkan penentangan dengan sebab kewafatan ataupun kematian Abu Talib yang menjadi penjaga keselamatan pada Nabi pada waktu tu. Jadi bila mana ishtadda amrun fi Makkah, bila mana urusan dakwah tu jadi ketat ataupun jadi sempit di Mekah, maka pada waktu tu Nabi berdoa pada Allah Ta'ala supaya dibukakan tempat dakwah yang baru ataupun diberi kelapangan di atas urusan dakwah ni. Sebahagian riwayat Ibnu Hisham ada sebut, riwayat Ibnu Katsir pun ada sebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, setelah Nabi berdoa, maka Nabi diperlihatkan dalam mimpi satu buah tempat, yang mana tempat tu tempat yang subur dengan banyak tanam-tanaman, pokok-pokok, buah-buahan. Dan tanaman yang paling banyak yang Nabi lihat dalam mimpi dalam tempat tu, di tempat tu, ialah kurma. Paling banyak. Cuma Nabi tak clear di manakah tempat tu. Nabi terlintas tempat tu sama ada Taif ataupun Yasrib, Madinah, ataupun Yamamah. Cuma yang paling dekat dengan Mekah ialah Taif. Kalau tengok Taif ni lebih kurang 100 km lebih daripada Mekah. Okay. Sebab apa Nabi rasa kuat itu ialah Taif? Sebab itulah yang paling dekat dengan Mekah. Dan Nabi tahu misi Nabi ni, Allah Ta'ala hantar Nabi ni ialah untuk islahkan orang-orang Mekah dan juga tempat ibadat yang ada di Mekah, iaitu Masjidil Haram, khususnya Kaabah Al-Musharrafah, daripada sebarang kesyirikan dan juga sebarang penyelewengan. Jadi kalau Allah Ta'ala nak suruh Nabi buat kerja baiki Mekah, urus takbir tempat ibadah ni, Allah Ta'ala tak akan beri tempat jauh sebagai markas ataupun port baru. Mesti Allah Ta'ala akan beri tempat yang dekat. Itu yang Nabi faham. Tapi rupa-rupanya mimpi Nabi itu ialah merujuk kepada Madinah Al-Munawwarah, yang mana Madinah ni jauh berbanding Yasrib, berbanding Taif. Okay. Jadi Nabi pun dengan ijtihadnya Nabi keluar ke Taif. Bila mana Nabi keluar ke Taif, sebelum daripada sampai Nabi ke Taif, rupa-rupanya sebahagian riwayat sebut sampai dulu utusan daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, yang menceritakan keadaan yang berlaku di Mekah, iaitu ada seorang lelaki yang suka mencela berhala, iaitu Nabi Muhammad. Surat tu sampai dulu, utusan tu sampai dulu. Bila mana utusan tu sampai dulu, propaganda yang tak betul sudah mulai tersebar di kalangan orang-orang yang dapat surat tu, terutamanya pemimpin Bani Thaqif di Taif yang bernama Abdul Yalil bin Abdi Kulal pada waktu tu. Jadi sebelum Nabi sampai, surat dah sampai. Surat daripada Abu Jahal ataupun mereka-mereka yang pegang jawatan penting di Mekah pada waktu tu, menceritakan apa yang berlaku di Mekah dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sebab apa mereka hantar surat ni? Sebab di Taif pun ada berhala yang besar yang diagungkan, macam di Mekah dan juga macam di Jeddah pada waktu tu. Jadi nak sebut kepada kita, mereka yang memegang urusan orang-orang di Mekah ni, mereka tengok mana-mana tempat yang ada kecenderungan ataupun tempat yang ramai orang nak pergi, maka mereka hantar utusan awal-awal. Bila mana sampai saja Nabi dan juga Zaid bin Harithah pada waktu tu, maka dakwah Nabi sudah dipandang dengan satu benda yang salah ataupun negatif, sehingga mereka tak beri peluang untuk Nabi bercakap walau satu apa pun, untuk Nabi sebut walau satu apa pun daripada risalah. Melainkan mereka tutup pintu. Dan tak cukup dengan tutup pintu, mereka halau Nabi dan mereka lempar Nabi dengan batu, daripada kalangan dewasa sampailah kepada kalangan budak-budak ataupun kanak-kanak. Okay. Jadi itu dakwah Nabi, yang mana kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, kita akan tengok dakwah Nabi di Taif selama 10 hari tidak berjaya mengislamkan walau satu orang pun. Bila mana Nabi keluar daripada Taif,
keluar daripada kota Taif, Nabi berada dalam keadaan humum. Humum ni maknanya Nabi risau dan kecewa. Pertama, kecewa dengan dakwah yang ditolak. Yang kedua, risau balik ke Mekah nanti apa lagi benda teruk yang akan Nabi kena. Sebab tu Nabi berjalan pada waktu tu sampai Nabi tak perasan. Nabi sampai di satu tempat nama dia Qarnu Tha'alib, ataupun hari ni nama dia Qarnu Manazil, tempat orang miqat haji ataupun miqat umrah, tempat orang niat haji ataupun niat umrah pakai ihram situ. Nabi sampai situ, Nabi tengok, orang kata apa, Nabi pandang ke langit, Nabi nampak Jibril. Maka Jibril pun beritahu pada Nabi, Allah Ta'ala dengar apa yang kamu doa. Kan doa yang terkenal dalam riwayat, bagaimana orang kata apa, dia punya kecewanya Nabi pada waktu tu. Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan juga sedikitnya helahku, wa hawani ala nafsi, dan betapa manjanya aku kepada diriku, ila man taqiluni, kepada mana tempat yang engkau mahu letakkan aku wahai Allah, ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang yang jauh yang mencari peluang untuk menjahanamkan aku, am ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang sudah memegang urusanku, iaitu merujuk pada orang Mekah. Ini doa Nabi menunjukkan Nabi berada pada paras mental yang paling rendah pada waktu tu. Okay. Bila mana Nabi nampak Jibril, maka Nabi SAW pun diberitahukan oleh Jibril, Allah Ta'ala mendengar doa kamu, dan Jibril kata bersama dengan aku ni malaikat yang menjaga bukit. Maka itu riwayat yang terkenal kita dengar, bagaimana Nabi ditawarkan untuk dihempak Al-Akhshabain ke atas penduduk Taif. Maka Nabi pada waktu itu telah berdoa dengan doa yang masyhur, iaitu la'an ukhrija min sulbihim, supaya keluar daripada sulbi mereka man yu'minu billah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga menjaga agama ni. Itu doa Nabi. Okay. Jadi sepanjang hayat Nabi, Nabi tak melihat Bani Thaqif ni masuk Islam kecuali seorang, iaitu Abu Bakrah At-Taifi, yang riwayat hadis yang nak kita bincang pada pagi ni. Cuma yang Nabi dapat Islamkan pada waktu tu, Nabi keluar pada Taif, Nabi sampai satu kebun. Kebun tu milik dua orang musyrikin di Mekah. Dan kebun tu dijaga oleh seorang hamba yang bernama Addas, Utbah dan Syaibah, pemilik kepada kebun tu. Bila mana Utbah dia tengok Nabi lalu dalam kebun dia, dia minta hamba dia yang jaga kebun tu, Addas, untuk hidangkan pada Nabi ni anggur, sebab nampak Nabi keletihan. Walaupun dua orang tu jahat, Utbah dan Syaibah ni antara orang yang ikut jugalah propaganda orang-orang Mekah dan benci Nabi. Okay. Tapi dia tetap ada perasaan belah kasihan sebab itu orang kampung dia. Itu memang orang kata apa, perangai masyarakat Arab jahiliah. Walaupun mereka ni balah sama-sama mereka, tapi dalam bab makan, dalam bab benda-benda macam tu, dia orang masih lagi ada toleransi. Okay. Jadi minta Addas bawa satu pinggan ataupun dulang daripada anggur. Bila mana Addas tu letakkan depan Nabi, Addas tu tengok Nabi makan buah anggur tu dengan Nabi sebut Bismillah. Maka Addas kata, ma sami'tu, aku tak pernah dengar perkataan ni, melainkan perkataan ni disebut di kampung aku dulu. Orang sini ni, orang dekat-dekat ni tak sebut perkataan ni. Maka Nabi tanya pada Addas, kamu asal pada kampung mana? Maka kata Addas, aku berasal daripada Nuniwa ataupun Ninawa, satu kampung yang berada di Iraq hari ni, dalam kawasan Baghdad saya tak silap, tapi kawasan-kawasan tu lah. Okay. Maka Nabi kata, itulah kampung saudaraku Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus AS. Sebab kawasan tu dia dekat dengan kawasan laut, kawasan pantai. Okay. Jadi yang Islam pada waktu tu ialah Addas. Addas pada waktu tu agama Kristian, dia beragama Nasrani. Okay. Bila mana dua orang pemilik kebun tu, tuan kepada Addas ni, tuan hamba dia, tuan dia lah. Okay. Tengok dia tarhib ataupun dia
buat sesuatu pada Nabi. Dalam riwayat kata dia salam, dia cium tangan Nabi. Adas tu. Okay. Maka bila mana dia balik dekat dengan tuan dia tanya, kamu buat apa? Dia kata, aku masuk Islam. Kata tuan kebun tu, dia kata, agama kamu lebih baik daripada kamu ikut agama dia. Okay. Tapi kalau kita tengok, dua orang tu bukan agama Kristian pun. Tapi dia sebut pada hamba dia, agama kamu lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Dia tu tak Kristian pun. Okay. Kalau dia tahu agama kawan tu Kristian tu baik, kenapa dia tak menganut Kristian? Hakikatnya dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah, ada yang menganut Kristian, antaranya Waraqah bin Naufal menganut Kristian. Tapi dia orang tak ikut juga Kristian tu. Okay. Mereka sebut perkataan tu bukan kerana mereka mengakui kebenaran dalam agama Kristian, tapi kebencian yang menebal pada apa yang Nabi bawa. Itu saja. Jadi apa-apa saja orang yang ikut Nabi, maka orang Mekah akan provoke dan dia akan kata, agama lama kamu lagi baik pada ikut dia. Bukanlah agama lama tu baik sebagai agama yang kita boleh pakai, semua orang boleh ikut, tak apa. Jadi itu orang kata apa, kebencian manusia ni dia menutup rasional, ketaksuban manusia ni dia berjaya menutup rasional. Okay. Jadi kata Abu Bakrah, Nabi SAW ni bila mana datang pada Nabi ni amrun yasurruhu, satu benda yang menyenangkan, au busyra bihi, ataupun berita gembira, kharra sajidan, Nabi akan sujud syukur. Kita tengok apa yang disebut ke sini pengajaran daripada hadis. Dia kata yang pertama, ulama berbeza pendapat tentang pensyariatan sujud syukur. Yang pertama, majoriti ulama daripada mazhab Syafi'i, Hambali dan sebahagian ulama Hanafi menganggap ia sunnah kerana dalil hadis ini. Jadi hadis ni jadi dalil sunnah bila mana kita dapat berita yang baik ataupun berita yang menyenangkan, kita sujud. Manakala satu riwayat daripada Abu Hanifah dan mazhab Maliki menganggap sujud syukur adalah makruh, padahal dalil ada. Tapi kumpulan ni iaitu Malikiyah dan juga ba'dul al-Hanafiyah, sebahagian daripada Ahnaf iaitu mazhab Abu Hanifah, mereka kata makruh. Dalil yang mereka buat ataupun mereka gunakan, yang pertama, nikmat Allah tidak terhitung banyaknya, bagaimana mahu sujud atas nikmat yang tidak terkira. Bukan dalil Quran lah, dalil akal sahaja. Ini yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab dia Fiqh Islami wa Adillatuhu. Itu dalil mazhab Al-Ahnaf, sebahagian Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah ni memang kita tahu dia terkenal dengan ijtihad. Okay. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan yang digalakkan sewaktu menerima berita gembira ialah salat 2 rakaat. Itu pendapat Malikiyah. Maliki kata bukan sujud syukur, tapi yang afdalnya ialah salat sunat 2 rakaat. Tapi jumhur kata sujud syukur ni ialah sunnah bila mana kita dapat berita yang menggembirakan. Pendapat yang rajih ialah pendapat majoriti ulama kerana hadis disebutkan tadi. Jadi hadis tu jelas sebut pada kita sujud syukur ialah perkara yang disunatkan bila mana kita dapat urusan ataupun benda yang menggembirakan. Sebab dilakukan sujud syukur ialah apabila datangnya nikmat atau hilangnya bala, seperti yang disebutkan dalam hadis. Nikmat atau bala ini tidak disyaratkan nikmat umum atau khusus. Sebarang jenis nikmat yang menggembirakan boleh dijadikan alasan untuk sujud syukur. Semua jenis nikmat. Imma nikmat tu nikmat yang berbentuk kesan pada agama, ataupun nikmat yang hanya sekadar dunia sahaja, tapi yang dinamakan sebagai nikmat itu ialah benda yang menggembirakan, semua kita sujud syukur. Tetapi nikmat yang berterusan tidak disunatkan untuk sujud syukur. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syarbini, Khatib Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Nikmat yang berterusan tidak disunatkan untuk sujud syukur. Maksud dia apa? Nikmat yang lama. Contoh nikmat iman dan Islam. Hari-hari sujud. Tiap-tiap saat kita kena sujud sebab kita kekal dalam keadaan iman ni. Selama mana kita tak keluar daripada agama yang mulia ni, tak ucap perkataan kufur, kalau kira itu keadaan kita berada dalam nikmat, sentiasa berada dalam nikmat. Okay. Tapi yang dimaksudkan sujud syukur sini adalah nikmat yang
berlaku, maknanya yang kita dapat on the spot, dapat anak ke, maka kita pun sujud syukur. Dapat kerja ke, ikutlah. Dapat bantuan apa-apa ke, ini semua nikmat-nikmat yang menuntut pada kita dengan sunnahnya untuk kita sujud syukur. Syarat sujud syukur, sujud syukur mesti dilakukan sejurus selepas menerima berita nikmat. Maknanya dapat berita tu terus sujud syukur. Jika ditangguh dalam sela waktu yang panjang, maka ia akan luput. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga yang disebutkan oleh Al-Buhuti. Ini sebahagian para ulama fuqaha. Dapat saja berita terus sujud. Dapat saja berita tu terus sujud. Ini kerana hadis tadi menunjukkan Nabi sujud sejurus selepas baginda menerima khabar gembira. Dia tak sebut khabar gembira jenis apa, tapi khabar gembira umumnya gembira. Sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam salat. Jika dilakukan dalam salat dalam keadaan sengaja atau tahu hukumnya, maka terbatal salatnya. Ini yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin dan juga Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, dan juga oleh Al-Hadrami dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir. Maknanya sujud syukur ni dia berlaku luar pada salat. Dia tak berlaku dalam salat. Apa saja benda yang menggembirakan. Contoh yang kita biasa tengok, tempat kita mungkin ada gerak buat. Main bola dapat gol satu, sujud syukur. Boleh tak boleh? Dia benda ni ada perbahasan. Syekh masyhur Hassan Al-Salman, dia ada tulis satu kitab Qurratul Qadam Bainal Masalih wal Mafasid. Main bola di antara kebaikan dan keburukan. Dia ada tulis. Okay. Saya baca kitab tu. Dia bukan kitab, dia risalah ringkas lebih kurang buku ni. Okay. Syekh masyhur Hassan Al-Salman ni antara ahli majlis fatwa di Jordan, dan di antara murid yang senior kepada Nasiruddin Al-Albani, masih hidup lagi. Okay. Dan banyak tahqiq kitab. Okay. Syekh apa benda ni, masyhur Hasan Al-Salman ni, dia tulis buku tu Qurratul Qadam. Qurratul Qadam ni maksudnya main bola. Bainal Masalih wal Mafasid. Faslul awal, bahagian pertama, dia tulis tarikh Qurratul Qadam, sejarah permainan bola sepak. Maknanya kita baca buku tu, kita boleh tengok i'tina'ul ulama, prihatinnya ulama dalam bab ni luar biasa. Sebahagian orang dia main bola, siapa profesional main bola, tanya sejarah bola, tak tahu. Dia sebut main bola di sisi al-Amrikiyin, di sisi orang Amerika macam mana, di sisi orang-orang Britain macam mana, dia sebut satu-satu. Dan dia sanggah dakwaan yang mengatakan permainan bola ni berasal daripada peristiwa dipancungnya Hussein. Kepala dia orang buat main macam bola, main bola tu. Kan dulu syok cerita tu. Okay. Itu cerita, orang kata apa, golongan Syiah dia nak burukkan Khawarij pada waktu tu. Tapi riwayat tu tak benar pun. Okay. Riwayat tu tak benar. Okay. Sehingga ada sebahagian orang sebahagian Syiah yang agak melampau memfatwakan haram main bola dengan sebab mari pada perbuatan tu. Tapi dia bukan datang pada benda tu lah sebenarnya. Dia tak datang daripada asalnya benda tu. Okay. Kalau masuk gol, boleh tak nak sujud syukur? Okay. Kata Syekh masyhur Hasan Al-Salman, tidak ada dalil yang melarang dan juga tidak ada dalil yang kata apa, yang menganjurkan secara khusus. Sebab dia adalah satu benda yang umum. Tapi dia bawa lah dalil ni, hadis ni. Tetapi masuknya gol, jaringan gol tu bila mana masuk, amrun yasurrun nas, kata satu benda yang menggembirakan manusia. Bola ni tuan-tuan boleh mempengaruhi cuti tak cuti negeri tu. Jadi penting jugalah kalau kita kira. Okey. Maknanya tahu menang bola, sujud syukur kita kat rumah. Sebab apa? Bukan sebab bola tu, sebab cuti esok tu. Sebab menteri besar duk tunggu bila nak menang ni. Okay. Jadi amrun yasurruhu. Okay. Adapun untuk pemain bola, kalau dia tu nak sujud syukur, dari segi muruahnya, dari segi orang kata apa yang terbaiknya, tak ada masalah pun. Tapi keadaan dia nak sujud syukur tu macam tak berapa elok, sebab kalau pakai jersey dan seluar pendek tu dia macam kurang sikit. Dia ada sebut lah, kalau pakai keadaan yang tertutup, okey.
tak ada masalah pun. Tapi saya lihatlah Syekh Masyhur Hasan Al-Samadi macam mengatakan benda tu tak perlu nak sujud syukur pun, sebab dia amrun duniawiyah, dia masuk daripada urusan dunia yang bersifat keseronokan, yang tidak ada kesan pada iman dan juga tidak ada kesan pada Islam pun semua. Adapun kalau dapat anak, maknanya anak tu akan jadi pendakwah ke apa ke, itu ada kesan pada agama. Bola dia umum je lah, kita nak hilangkan kita punya stres, kita main bola. Maknanya itu manusia bersosial, umum sahaja. Seterusnya, majoriti ulama mensyaratkan ke atas sujud syukur semua syarat yang dikenakan bagi orang yang ingin salat, seperti menghadap kiblat. Okey, itu yang pertama. Maknanya orang yang nak sujud syukur ni, pertama dia kena menghadap kiblat. Ini yang disebutkan dalam jumhur para ulama. Hatta Ibnu Taimiyah pun sebut dalam Majmu' Fatawa dia. Ibn Qayyim pun ada sebut. As-San'ani pun ada sebut dalam Subulus Salam. Syaukani pun sebut benda yang sama. Okey. Dia kata antara syarat-syarat, majoriti jumhur ulama mengatakan bila mana sujud syukur ni syarat dia menghadap kiblat. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berwuduk. Yang keempat takbiratul ihram dan memberi salam. Ini apa yang disebutkan oleh An-Nawawi. Ada yang tidak mensyaratkan pun, tapi dia taklah semua ulama syaratkan. Okay. Sebahagian ulama seperti Ibn Taimiyah dan sebahagian ulama bermazhab Maliki, As-San'ani dan Asy-Syaukani mengatakan tidak perlu berwuduk dan orang kata apa, memberi salam untuk sujud syukur. Maknanya itu pendapat sebahagian ulama, termasuk Syafi'i. Syafi'i mensyaratkan kalau nak sujud syukur ni mesti kena duduk dalam keadaan wuduk. Lepas tu kena takbiratul ihram macam nak salat. Tapi tak perlu sedekat lah takbiratul ihram tu, terus sujud. Dan selesai sujud tu terus beri salam. Okay. Orang akan tanya, apa bacaan yang nak baca dalam sujud? Sama macam apa yang kita sebut dalam sujud solat lah, solat yang lain. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ataupun subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan-bacaan yang ada, kata apa, yang ada khusus sikit hanya sujud tilawah sahaja. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ada riwayat Ad-Darimi ada sebut. Cuma untuk sujud sahwi, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh dia ada sebut subhana man la yanamu wa la yashu. Itu biasa kita dengar kalau sujud sahwi. Tapi bacaan tu tidak ada sandaran. Dia sama macam sapu muka lepas salam. Tapi relih tak ramai buat kot. Okay. Tapi setengah-setengah negeri dia buat. Sebab benda tu dia jadi teks belajar. Kalau orang belajar kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Fatani, benda tu dia sebut. Dan dia sebut bacaan apa yang kita nak baca. Allahumma dhahab annal ba'sa, adalah bacaan bila mana sapu muka tu. Tapi Syekh Daud Fatani tidak menukilkan daripada mana ambilan dia. Dia hanya sebut itu saja. Itu mungkin pengamalan peribadi dia ataupun dia tengok daripada guru-guru dia. Tapi kita dalam kaedah beribadah ni, kita tengok dulu asalnya macam mana, baru kita tengok daripada sudut lain pula. Okay. Tapi benda tu ada lah. Saya nak sebut benda tu ada. Sama juga dengan isu apa ni, salat jenazah tanpa wudu. Ini mungkin pendapat kita biasa dengar. Mungkin sebahagian orang pun ada duk pegang pendapat ni. Salat jenazah tanpa wudu. Okay. Jumhur mengatakan salat jenazah ni kena ada wudu lah. Jumhur. Okay. Tapi ada pendapat yang agak terpencil mengatakan tak perlu. Dan saya tak silap, pemilik pendapat tu ialah seorang ulama daripada mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain. Tapi dia pegang pendapat tu. Dia nisbahkan diri dia pada Syafi'i. Saya tak ingat buku dia apa. Cuma dalam buku dia tu banyaklah amalan-amalan yang orang Melayu kita buat sandaran pada buku tu. Antaranya solat hajat berjemaah. Dalam buku tu dia sebut. Dia juga sebut benda yang sama, iaitu solat jenazah tidak perlu berwuduk. Jadi benda ni bagi saya dia masih lagi dalam ruang lingkup hujah yang kita kena teliti. Apa takrir orang yang sebut benda tu, apa evidence dia. Cuma saya kata apa, tengok benda ni adalah orang yang berpegang dengan pendapat ni. Mungkin tempat kita rasa macam janggal nak pegang dengan pendapat salat jenazah tanpa wuduk ni.
Okey. Tapi bagi bagi negara Arab, saya tengok benda tu common, biasa. Sebab saya ingat zaman saya belajar di Jordan dulu, ketika mana berlaku seorang pilot Jordan, dia kena tembak, bukan kena tembak, dia dipenjarakan oleh kumpulan Daesh, ISIS pada waktu tu. Lepas tu Daesh dia hantar pada kerajaan Jordan video dia tangkap pilot tu dan dia bakar hidup-hidup, dia curah minyak atas badan kawan tu dan dia bakar dalam satu sangkar, hidup-hidup dia bakar. Dia hantar video tu sebagai ugutan kepada kerajaan Jordan. Jadi kerajaan Jordan cemas jugalah. Okey, jadi pada waktu tu benda tu jadi isu yang besar untuk negara Jordan. Jadi di universiti ni dia buat perhimpunan, dia cerita tentang terorisme ni. Cerita terorisme. Saya ingat rektor universiti saya, dia cerita, lepas tu dia kata, jom kita solat jenazah, solat ghaib kepada kawan tu. Okey, tengah-tengah duk berhimpun ni, semua angkat takbir solat jenazah. Okey. Maknanya tak semua ada wuduk dah waktu tu, dan kita tak jangka pun nak kena solat dah waktu tu. Cuma jadi isu lah pada tu, utamanya kuliah syariah lah, sebab universiti saya tu dia ada fakulti lain. Okey. Bila mana benda tu orang tanya, biasanya student Malaysia tanya, student Arab tak tanya sangat, dia orang dah biasa dah. Tanya pensyarah, macam mana nak salat dalam keadaan perhimpunan ramai-ramai gitu, kita pun tak ada wuduk nak salat jenazah. Maka pensyarah tu pun sebut, ini dia punya hujah-hujah dia. Sebab rektor universiti tu pada waktu tu, dia daripada kuliah syariah lah, dia daripada orang yang ada latar belakang pengajian agama. Orang pun tanya dia, jadi dia pun dapat beri jawapan yang agak baik lah. Cuma dia sendiri berpegang dengan pendapat salat jenazah tidak perlu berwuduk kalau payah, dia kata. Tapi kalau ada kemudahan, wuduk lah. Macam dalam keadaan tu ramai-ramai nak cari tanda apa, universiti bukan ada, orang kata apa, tuan-tuan jangan ingat universiti di Jordan ni dia comel macam universiti tempat kita. Uduh sangat pun. Universiti saya paling uduh daripada universiti. Sebab tu saya tak ada gambar di universiti. Universiti kita tak comel sangat. Okey, universiti saya tu bekas kem askar. Kem askar Malaysia pun cantik. Kem askar sana teruk. Sangat teruk kem askar sana. Dia bekas kem askar yang lama. Okey. Jadi dia punya kata apa, facility pun tak berapa elok. Daripada dulu lagi, maknanya memang bukan daripada zaman saya, daripada zaman Dr. Mazli, dia orang paling awal belajar situ. Okey. Memang kata apa, tak ada perubahan apa. Okey. Jadi tandas pun kadang-kadang ada air, tak ada air apa semua. Jadi benda tu agak sukar pada waktu tu. Penulis melihat khilaf ini berlaku disebabkan perbezaan pandangan ulama terhadap sifat sujud syukur. Majoriti ulama melihat sujud syukur mengandungi perbuatan sujud yang merupakan sebahagian daripada perbuatan salat, maka ia mengambil syarat-syarat salat. Okay, itu yang disebutkan. Manakala minoriti ulama melihat sujud syukur bukanlah salat. Sebahagian pengkaji moden seperti Syekh Ibn Uthaymin dan juga Syekh Abdul Aziz At-Tarifi memilih pandangan ini. Maknanya sujud syukur ni laisa minas salah, dia bukan daripada bahagian salat, dia hanya perbuatan sahaja. Sebab tu dia tidak syaratkan wuduk dan juga tak syaratkan beri salam, takbiratul ihram, tak syaratkan benda tu. Mensyaratkan wuduk ketika sujud syukur tidak disandarkan kepada dalil yang sahih dan jelas. Itu yang disebutkan oleh At-Tarifi dan juga yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' ke atas matan Zad Al-Mustaqni' dalam mazhab Hanbali. Nikmat boleh berlaku bila-bila walaupun waktu seseorang dalam keadaan berhadas. Meletakkan syarat wuduk akan melambatkan proses sujud syukur, sedangkan hadis menyatakan Nabi SAW terus sujud apabila mendapat khabar gembira. Okay, ini evidence golongan yang kata tak perlu wuduk. Sebab kita dapat nikmat, kita tak tahu bila-bila. Jadi kalau kita dapat nikmat, lagi ambil semayang dulu, lepas tu baru sujud syukur, dia lambat. Okay, sebab fungsi sujud syukur ni ialah on the spot, nak ta'zimkan dan nak zahirkan betapa kita bersyukur pada Tuhan. Jika wuduk disyaratkan dalam sujud syukur, sudah pasti Nabi akan menjelaskannya pada umat. Sebab hadis tak sebut Nabi ada wuduk ke tak ada wuduk ke pada waktu ni, Nabi tak sebut, maknanya ianya adalah umum. Sujud syukur sama dengan zikir lain seperti tasbih, tahmid dan tahlil. Jika zikir tidak memerlukan wuduk, maka begitu jugalah dengan sujud syukur. Itu pandangan. Dia kata sujud syukur
dan juga zikir ialah benda sama, yang tidak perlu kepada kesucian daripada hadas, tapi ianya afdal kalau kita bersuci daripada hadas pada waktu tu. Penulis cenderung kepada pendapat ini kerana kekuatan dalilnya, namun ia tidak dinafikan, ia tidak menafikan bahawa syarat-syarat ini digalakkan untuk dilakukan walaupun ia tidak diwajibkan. Dia sama macam isu pegang Quran perlu ada wuduk ataupun tak. Ini isu khilaf yang masyhur. Golongan yang kata perlu ada wuduk, dia berdalilkan dengan ayat Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Golongan yang kata tak perlu ada wuduk, dia pun dalil dengan dalil yang sama. Cuma dia faham al-mutahharun situ orang ke malaikat, perkataan dia. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran ini melainkan mereka yang suci. Yang pasti dalam kitab tak tafsir bila mana dia sebut al-mutahharun situ ialah merujuk kepada malaikat yang menjaga Quran di Lauh Mahfuz pada waktu tu. Jadi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk kita pegang mushaf ni dengan ada wuduk, tapi dari segi adab. Imam An-Nawawi dia sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dia sebut benda tu min ajlil adab wa ta'zimil Quran. Atas sebab benda tu ialah daripada adab dan juga antara bentuk memuliakan Quran. Sebab orang kata apa, dia punya kaedah dia seperti itu. Contoh kalau kita nampak Quran jatuh atas lantai, kita tak ada wuduk, kena ambil wuduk dulu. 5 minit Quran duduk atas lantai, tak angkat lagi, dengan sebab tak ada wuduk. Ataupun orang yang macam rigid sikit lagi, ambil kain, pegang, maknanya lapik. Kan kalau tengok orang tua itu dulu pegang surah Yasin, orang tua dulu ada simpan surah Yasin kat rumah. Tak ada wuduk, dia pegang dengan kain batik atau kain pelekat. Tak pegang guna tangan direct, sebab dia pegang dengan pendapat benda tu nak kena ada wuduk. Okay, jadi itu daripada mimbabil khilaf yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Disyaratkan untuk membaca zikir sujud dalam salat ketika melakukan sujud syukur. Sebahagian ulama menggalakkan agar ditambah dengan lafaz yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah seperti alhamdulillah, subhanallah, doa dan istighfar. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaukani. Jadi nak sebut pada kita, sebahagian yang menyebutkan bahawasanya dalam sujud syukur ni tidak hanya dengan membaca subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi boleh juga masuk dengan alhamdulillah, subhanallah ataupun apa-apa doa yang kita rasa sesuai untuk kita letak dalam sujud syukur tu. Okay. Jadi selesai kita perbahasan sujud syukur ni, rasanya naktafi bihadzal qadar, kita cukup dengan yang tu ialah, kita akan sambung yang akan datang dengan yang lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.